Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. المصطفى سيدي Alhamdulillah bidawamillahil المرسلين azim. صلى الله Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana على Muhammadin wa ala alihi النور fi kulli المبين lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. المصطفى Allahumma inni uqaddimu ilayka bayna yaday kulli nafasin wa lamhatin wa darfan صلى yadriku biha ahli الله samawati wa ahli al-ard. ربنا على Kulli shay'in huwa fi ilmika kainun wa qad kana uqaddimu ilayka bayna yaday dhalika kulli. Astaghfirullah al-azim la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih pada Tuan Pengerusi Majlis dan seterusnya kepada Ahli Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Sembilan, Tuan-tuan guru, syekh-syekh tariqah, pegawai dan kaki tangan Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan. Saya berbesar hati kerana dapat sama untuk nak membentangkan sedikit kertas kerja ini di program Kota Sufi, dan tajuk yang diminta supaya kami bentangkan daripada INHAD, Institut Kajian Hadis dan Akidah, iaitu konsep asas bagi martabat 7, dan saya ambil konsep asas martabat 7 ini daripada almarhum, mengikut bagi almarhum Tuan Guru Haji Daud Al-Libadi ataupun Limbadi, Kelantan, Pasir Putih, Kelantan. Pertama sekalinya, sebelum daripada kita masuk kepada perbincangan berkait dengan martabat 7 ini, saya ingin memperkenalkan sedikit sebanyak tokoh, iaitu Tuan Guru Haji Daud Al-Libadi ini, iaitu beliau adalah Syekh Tariqah Ahmadiyah yang berpusat di Bukit Abang, Pasir Putih, Kelantan. Jalur susunan bagi masyayikh beliau adalah sama dengan jalur susunan bagi Tuan Guru Syekh Muhammad Said Linggi juga. Pengasas bagi Tariqah Ahmadiyah ialah daripada Syekh Ahmad bin Idris. Kemudian daripada jalur susulan ini, lepas daripada pengasas tariqah, dia mengikut bagi jalur susunan Ibrahim Al-Rashid. Kemudian bawah daripada Ibrahim Al-Rashid, anak murid dia iaitu Muhammad Dandarawi. Muhammad Dandarawi ini adalah guru bagi Syekh Said Linggi, dan guru yang sama juga bagi Syekh Muhammad Al-Azhari yang merupakan guru bagi Tuan Guru Haji Daud Bukit Abang. Dan sekarang ini Tariqah Ahmadiyah bagi Bukit Abang dipimpin oleh anak anda beliau,
selepas daripada kewafatan guru, dipimpin oleh abangnya yang sulung bernama Syekh Murtada, Muhammad Murtada. Kemudian apabila Syekh Muhammad Murtada meninggal, jadi adiknya yang bongsu sekarang memegang jalur bagi sebagai guru di sana, iaitu yang bernama Tuan Guru Haji Ahmad Mubarak. Beliau masih lagi sihat. Semoga Allah Ta'ala memberkati umurnya dan memanfaatkan ilmu daripadanya. Jadi sebagaimana asasnya, martabat 7 ini adalah perkara yang menjadi polemik besar di dalam memperkatakan tentang tasawuf. Jadi banyak faedah daripada ilmu martabat 7 ini dan banyak juga musibah yang datang daripadanya. Apa yang pastinya ialah apabila kita mempelajari sesuatu ilmu yang berkait dengan apa-apa sahaja ilmu, kita mesti mengetahui tentang istilah-istilah dia. Jadi setiap ilmu ada baginya istilah masing-masing. Dan sewajarnya kita belajar istilah tersebut daripada guru dia. Bukan kita ambil daripada aliran-aliran yang lain. Misalnya istilah tasawuf sepatutnya dipelajari oleh guru, dipelajari daripada guru tasawuf. Begitulah sebaliknya, kalau istilah tu istilah berkenaan dengan usuluddin, kita mesti cari dan belajar istilah tersebut diambil daripada guru dia, guru usuluddin. Begitulah juga dengan fiqh pun begitu, tafsir pun begitu, dan ilmu hadis pun begitu, dan mengikut bagi bidang ilmu tersebut. Jadi asal pengenalan bagi konsep asas martabat 7 ini, bagi tuan-puan yang ingin membacanya secara lanjut, boleh mendapatkannya melalui kertas kerja yang penuh lah. Ini cuma saya ringkaskan daripada kertas kerja tersebut. Jadi asal perbincangan martabat 7 ini bermula apabila makhluk ini dijadikan sebagai dalil dan mazhar untuk mengenal dan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Jadi makhluk ini digunakan untuk kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita tahu, alam ini dijadikan sebagai dalil mengikut bagi ahli usuluddin. Tetapi bagi ahli tasawuf ataupun ihsanuddin, mereka menjadikan makhluk ini sebagai mazhar. Mazhar ini kalau kita terjemah di dalam bahasa kita, iaitu sebagai cermin untuk kita dapatkan Allah Subhanahu wa taala. Apa beza antara dalil dengan mazhar? Dalil bezanya ialah dari segi zauq. Bagi dalil dia tak ada baginya zauq, tetapi bagi mazhar ada baginya zauq. Itu mengikut bagi kalau usuluddin, dalil mereka mengenal Allah Ta'ala melalui makhluk ini dijadikan sebagai dalil. Tetapi apabila di dalam bidang tasawuf pula, mereka menjadikan ia sebagai mazhar. Itu beza antara mazhar dengan dalil. Bermula tiap-tiap perkara sama ada Allah Ta'ala dan lain daripadanya ada dua. Sama ada Allah Ta'ala ataupun lain daripadanya, yakni makhluk, ada dua. Yakni suatu yang berdiri dengan sendiri, iaitu dinamakan dia sebagai zat, dan satu lagi yang berdiri dengan yang lain yang dinamakan sebagai sifat. Ini biasalah bagi mereka yang ahli ilmu. Di dalam usuluddin biasa benda ini.
Zat dan sifat itu telah menghukum akan keduanya oleh hukum akal dengan 3 hukuman yang dinamakan sebagai hukum akli, iaitu yang pertamanya suatu yang tetap ada, iaitu yang dinamakan sebagai wajib. Akal kita yang menentukan. Wajib itu wajib akli. Yang keduanya dinamakan sebagai mustahil. Apabila akal kita tolak, itu dinamakan sebagai mustahil. Dan ketiga, tiada tetap keduanya, akal kita tidak menetapkan keduanya, yakni yang dinamakan sebagai jawaz ataupun harus. Zat Allah Ta'ala dan segala sifat kesemuanya, sifatnya kesemuanya itu wajib. Melainkan satu jua, iaitu yang dinamakan sifat af'al. Maka iaitu dinamakan sebagai sifat harus. Dan tiap-tiap harus itu boleh ada dan boleh tiada dan boleh berbilang-bilang beberapa banyak sekalipun af'al Allah Ta'ala. Sungguh pun boleh berbilang-bilang, tetapi berlaku mulai kejadiannya itu daripada satu jua. Jadi walaupun sifat af'al Allah Ta'ala itu bekerja, hanya mula makhluk ini dengan satu jua, tiada berbilang-bilang atau lebih. Jadi makhluk Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala jadikan ini mengikut bagi ahli tasawuf. Makhluk yang banyak ini asalnya daripada satu saja. Dibangsakan dengan satu itu dengan bangsa manusia dan dinamakan dia dengan nama Ruh dan dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dicawangi daripada yang satu ini, bercawang-cawang, maknanya bercabang-cabang nanti keluar. Dan keluar daripadanya akan tidak terhingga banyak cawangannya, dan pengeluarannya selama-lama hingga jadi sebuah alam daripada dunia hingga akhirat. Sama ada bangsa yang keluar itu bangsa kasar ataupun yang berhalus, dapat kesemuanya itu dengan panca indera dan dengan mana-mana satu daripadanya. Selepas daripada Allah Ta'ala keluarkan yang kita katakan sebagai nama roh tadi, maka bercabang-cabang dia. Maknanya keluar, ini mengikut bagi ahli tasawuf, keluar daripada roh Nabi kita itu pelbagai-bagai lagi makhluk-makhluk lain yang Tuhan bina hanya melalui daripada satu benih sahaja. Dan berhakikat tiap-tiap suatu daripada cawangan dan juzuk bagi sebuah alam ini. Sama ada alam ini dunia ataupun akhirat, semuanya datang daripada satu benih saja. Dengan nama hakikat Muhammadiyah belaka. Kerana sekaliannya itu berasal daripada benih, berasal dan berbenih kepada bangsa manusia yang bernama dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tenggelam dan tersembunyi nama hakikat Muhammadiyah itu dan bangsa manusia itu dan nama Muhammad itu, kerana timbul dan masyhur nama masing-masing cawangan dan juzuk dan bangsa tersebut. Jadi akhirnya yang masyhur ialah dia punya ranting-ranting dia. Habis itu pengenalan. Jadi objektif bagi ilmu martabat 7 sebenarnya apa? Tujuan kita ataupun mereka yang belajar ilmu martabat 7 ini. Bermula maksud dengan ilmu martabat 7 dengan ringkas ini ialah hendak mendapatkan dia akan 3 perkara.
Jadi tujuan belajar bagi martabat 7 adalah tujuan dia hanya 3 perkara sahaja. Yang pertama, hendak mengetahui akan salsilah kejadian alam ini. Daripada mana asal alam ini? Yang kedua, hendak mengetahui siapakah yang boleh jadi tukang bagi alam ini. Tukang bagi alam ini, tuan bagi alam ini, dan Tuhan bagi alam ini. Yang ketiga, tujuan belajar martabat 7 ini, hendak pandang kepada kedua-dua pihak itu supaya nampak dan reti kita dan terbuka pintu kepada muraqabah. Ini tujuan yang paling besar bagi ahli tasawuf. Martabat 7 itu digunakan untuk tujuan muraqabah. Ini istilah bagi tasawuf. Muraqabah akan Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa taala, dan kepada makrifat akan Dia dan kepada musyahadah akan Dia. Musyahadah akan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan melalui alam ini juga. Maka hasillah baginya dengan pandangan itu oleh bermacam-macam kehasilan. Kerana mengikut bagi masing-masing pandangan, jadi mereka yang belajar martabat 7 ini, terhasil bagi mereka ini beberapa kehasilan ilmu pengetahuan. Yakni apabila mereka itu duduk pada makam farak, ada bagi mereka itu kehasilan daripada belajar ilmu martabat 7 ini. Begitu juga bagi mereka yang duduk pada makam jamak ataupun makam fana, ada bagi mereka itu kehasilan masing-masing. Hatta kepada makam baqa sekalipun ada baginya faedah. Dan kehasilan itu ialah setengah daripada kehasilan daripada belajar ilmu martabat 7 ini adalah antaranya kehasilannya itu iaitu ilmu yaqin. Ini bagi ahli makam farak ataupun ahli usuluddin, atau ainul yaqin atau haqqul yaqin. Ini bagi mereka yang berada pada di dalam ahli bagi ihsanuddin. Dan zauq dan nikmat-nikmat yang demikian itu, ini hasil daripada belajar martabat 7 lah, ataupun mereka yang pandang berkait dengan alam ini. Dan maksud dan pandang di sisi ilmu usuluddin itu di dalam martabat 7 ini, iaitu ingat dan fikir dan tilik bagi alam, hingga mereka akan dapat kenal macam mana Allah Subhanahu wa taala, macam mana Tuhan dia, dan macam mana tukang bagi alam ini. Dan di sisi ilmu ihsanuddin itu iaitu dapat apabila mereka ini kenal akan makhluk, tahu tentang silsilah bagi kejadian makhluk ini, dapat bagi mereka itu zauq, termasuklah gembira hatinya, dan syur hatinya, dan zauq hatinya, dan syuhud hatinya, dan umpama yang demikian itu. Kita masuk kepada perbincangan bagi martabat 7. Bermula kehasilan ilmu martabat 7 itu bicara tartib kejadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sekalian kejadian yang lain daripadanya itu semata-mata cawangan jua, bukan kejadian yang berasal dari benih yang asing daripadanya sekali-kali. Sebagaimana yang kita katakan tadi, asal kejadian semua alam ini termasuk dunia dan akhirat adalah berasal daripada benih yang satu saja. Maka kejadian yang lain daripadanya itu sebagai anggota-anggota bagi badan. Ini dia perumpamaan.
sebagai anggota-anggota bagi badan yang satu jua, bukan kejadian yang berasal daripada berbenih yang asing daripadanya. Oleh kerana adalah kejadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu asal dan benih bagi kesemua alam ini, dan bagi tiap-tiap cawangannya, tentulah asal dan benih itu sungguh pun satu pada zahirnya, tetapi mengandungi akan tiap-tiap cawangan yang dikehendaki bercawang daripadanya yang tidak terhingga banyaknya. Saya minta maaf sebab ini bahasa-bahasa kitab. Memang saya ambil langsung daripada kitab Tuan Guru Haji Daud Bukit Abad lah. Nama kitab dia Risalah Tasawuf. Jadi kalau pening dengan bahasanya, kena sabar. Maka tertib kejadian Nabi Muhammad sebagaimana pandangan orang-orang terdahulu daripada ulama tasawuf, serta pandang kepada tukangnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala itu, adalah ia terbahagi kepada 7 martabat. Ini tertib bagi kejadian Nabi, dan juga pandang kita kepada tukang bagi alam ini, yang menjadikan bagi roh Nabi kita terbahagi kepada 7 martabat, iaitu yang pertama sekalinya martabat ahadiyah, dan yang keduanya wahdah, dan yang ketiganya nama dia wahidiyah, dan yang keempatnya nama alam arwah, dan yang kelimanya nama alam misal, dan yang keenam nama alam ajsam, dan yang ketujuhnya nama insanul kamil, martabat insanul kamil. 3 martabat daripadanya iaitu martabat ahadiyah dan wahdah dan wahidiyah itu bukannya ada hakiki, hanya adanya itu pada iktibari jua, kerana adanya itu dengan iktibar pandang kepada zat tukangnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan kepada sifatnya. Jadi martabat kejadian bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tidak zahir pada 3 martabat awal. Sebab 3 martabat awal ini dinamakan sebagai martabat qadim, dia panggil martabat qadim. Lepas daripada 3 tu, apabila masuk kepada alam arwah, kemudian alam misal, kemudian pada alam ajsam, kemudian pada insanul kamil, itu ialah martabat hadis, martabat baru dah. Jadi sekali lagi tujuan bagi martabat 7 ini ialah untuk nak melihat asal usul kejadian makhluk, dan nak kenal bagi tukang bagi makhluk ini, dan nak ambil faedah daripadanya. Bagi usuluddin ada baginya faedah, dan bagi ihsanuddin ada baginya faedah bagi kejadian alam ini. Dan 4 martabat daripadanya, iaitu martabat alam arwah dan alam misal dan alam ajsam dan insanul kamil, bukan lagi adanya itu pada iktibar juga, hanya adanya pada hakiki, sekira-kira boleh didapat akan dia kesemuanya dengan panca indera kita. Jadi martabat Nabi kita apabila duduk pada pihak qadim, dia hanya ada pada nama sahaja, dia panggil iktibar sahaja. Tapi apabila lepas daripada Allah Ta'ala keluarkan daripada tak ada kepada ada, dia mulakan dengan alam arwah, baru betul-betul ada Nabi kita, dan boleh dapat dengan panca indera, sebab dia wujudi. Sebelum daripadanya itu, yang 3 martabat awal tu, iaitu iktibar sahaja, iktibar. Maka martabat ahadiyah, ini perbincangan bagi martabat ahadiyah. Maka martabat ahadiyah itu tidak nyata kejadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun pada kira-kira iktibar pun tak nampak. Ini martabat pertama. Kerana pandangnya itu pandang kepada semata-mata tukangnya jua, hanya pandang pada zat Allah Subhanahu wa taala saja. Dia tak mula lagi pandang kepada sifat dia, tak pandang pada af'al dia pun
tak pandang lagi. Tiap-tiap ada tukangnya itu, maka perkara yang ditukanginya akan ada. Maka perkara yang ditukangi akan dia itu pun ada juga pada kira-kira. Kalau kita tengok pada tukang, nascaya perkara yang dia tukang pun akan ada juga. Ini pada kira-kira sahaja dulu. Tetapi oleh kerana tidak dipandang kepada sifat-sifat tukangnya yang bekerja akan perkara yang ditukanginya itu, akan dia, yakni roh Nabi kita, tidaklah dikira-kira akan dia. Maknanya tidak disebut akan roh Nabi kita itu ataupun hakikat Muhammadiyah itu pada martabat ahadiyah. Dengan sebab kita cuma tengok pada tukang saja, kita tak tengok pada sifat bagi tukang lagi. Maka lalulah dinamakan dia pada ketika itu, roh Nabi kita itu, sebagai la ta'ayyun, iaitu tiada nyata kejadian Nabi Muhammad ataupun hakikat Muhammadiyah pada martabat ini. Tiga martabat awal ni kena jaga betul-betul, sebab masih lagi ini martabat qadim semuanya. Dan martabat wahdah itu, martabat yang kedua, nyata kejadian Nabi Muhammad itu kerana pandangannya itu pandang kepada dua perkara, iaitu pandang kepada zat tukangnya, iaitu Allah Subhanahu wa taala, dan kepada sifatnya yang bekerja akan perkara yang ditukangi akan dia. Maka pandangnya kepada sifatnya itu menepati kepada diri kejadiannya itu sendiri pada pihak nyatanya. Maka lalulah dinamakan dia dengan ta'ayyun awal, yakni nyata yang pertama, iaitu awal-awal nyata kejadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jadi pandangan yang kedua, wahdah ini pandang kepada sifat. Kita pandang kepada sifat ilmu Allah Ta'ala, dan pandang kepada sifat yang bekerja, kita panggil. Lebih-lebih lagi pada ilmu lah. Apabila kita pandang pada zat Allah Ta'ala, tidak nampak apa-apa. Tapi apabila kita tengok, apabila tak nampak apa-apa tu maknanya di situ ulama letak dengan nama la ta'ayyun, makna tak nampak apa-apa. Pada martabat ini roh Nabi kita, hakikat Muhammadiyah tak nampak lagi. Tapi apabila tengok sifat saja dah nampak. Dia panggil ta'ayyun awal, nyata yang pertama, apabila kita tengok suluh kepada sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan martabat wahdah itu iaitu nyata kejadian Nabi Muhammad itu kerana pandangnya itu pandang kepada dua perkara, iaitu zat, kepada zat tukangnya dan kepada sifatnya yang bekerja akan perkara-perkara yang ditukanginya itu. Maka pandangnya kepada sifatnya itu menepati kepada diri kejadiannya itu sendiri pada pihak nyatanya. Maka lalulah dinamakan dia dengan ta'ayyun awal, yakni nyata yang pertama, iaitu awal-awal nyata kejadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan martabat tadi martabat yang kedua. Tak cukup. Seterusnya,
Dia ada satu lagi martabat yang dipanggil sebagai martabat wahidiyah. Dia tak ada dalam slide. Mungkin dia slide tercicir. Martabat wahidiyah tak ada. Okey. Saya ringkaskan saja walaupun tak ada sini. Martabat wahidiyah ialah martabat yang ketiga. Ini masih lagi martabat qadim. Dinamakan, kita boleh nampak pada martabat ini, kita lihat kepada zat Allah Ta'ala, kepada sifat dia dan kepada kerja bagi sifat tersebut. Jadi nyata kerja bagi sifat tadi itu adalah nyata yang kedua bagi hakikat Muhammadiyah. Ini seumpama bagi kita tengok zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita tengok sifat ilmu dia satu, dan kita tengok kerja bagi ilmu tadi. Ada di dalam ilmu tadi maklumat berkait dengan alam ini ataupun roh bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi peringkat ini masih lagi dia panggil sebagai hakikat Muhammadiyah. Ini kalau kita buat perumpamaan sebagaimana umpama bagi tukang rumah. Tukang rumah. Yang pertama kita tengok bagi zat tukang rumah itu. Yang kedua kita tengok bagi sifat-sifat bagi tukang rumah. Yang ketiga kita tengok bagi kerja bagi sifat yang ada pada tukang rumah tu. Jadi nyata di sini dia panggil sebagai nyata yang kedua, dia panggil ta'ayyun sani ataupun nyata yang kedua. Dan pada martabat inilah mula dinamakan Muhammad itu, kejadian roh Nabi, kejadian Muhammad itu sebagai hakikat Muhammadiyah. Hakikat Muhammadiyah. Ini masih lagi hakikat, tak keluar lagi. Masih lagi di dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan di dalam blok qadim dia panggil. Dia umpama bagi tukang rumah tu, dia panggil plan yang terdapat di dalam kepala dia tu. Jadi plan yang terdapat dalam kepala tukang rumah itu yang dinamakan sebagai hakikat Muhammadiyah. Baik, yang seterusnya bagi alam arwah. Ada rasanya slide alam arwah. Dan martabat alam arwah itu ialah martabat yang dikeluarkan kejadian Nabi Muhammad itu, yang ada pada iktibar kandungan sifat-sifat yang bekerja akan dia juga kepada ada hakiki. Tadi ada secara iktibari saja. Tiga alam yang pertama itu ada hakikat Muhammadiyah secara iktibari sahaja. Tapi apabila keluar kepada alam arwah, jadi adanya dah ada betul dah. Ada hakiki, yakni dijadikan daripada tiada itu kepada ada. Allah jadikan awal-awal kejadian itu daripada tak ada kepada ada. Tak pernah ada makhluk lagi yang dijadikan oleh Allah Ta'ala sebelum daripada kejadian roh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan tak ada contoh sebelum itu. Cuma Allah Ta'ala jadikan dia daripada tak ada kepada ada. Hingga boleh didapatkan dia dengan panca indera, boleh nampak. Sebab benda itu benda yang wujudi, ada hakiki. Dan ia sungguh pun satu, iaitu satu kejadian rohnya juga. Tetapi oleh kerana mengandungi ia akan beberapa banyak cawangan-cawangan yang tidak terhingga banyaknya, yang akan diasing-asing akan tiap-tiap satu daripadanya, maka martabat alam misal itu jadilah padanya makna banyak juga alam arwah ni. Walaupun roh Nabi kita itu satu, tetapi sebab apa dinamakan sebagai alam arwah? Sebab dia jadi punca bagi kejadian-kejadian yang lain. Hingga selepas daripada itu ada satu lagi yang disebut sebagai alam misal, dia panggil. Bandingannya itu seumpama macam satu benih biji.
mengandungi ia akan batang, dan batang itu mengandungi ia pula akan beberapa cawangan dan beberapa buahnya yang akan berasing-asingan satu-satu. Umpama macam satu biji kelapa, yang akhirnya daripada asal satu biji kelapa itu, akhirnya dia jadi satu kebun kelapa. Daripada mana asal kebun kelapa itu? Asal daripada satu benih saja. Beginilah perumpamaan bagi kejadian alam tu sendiri. Asalnya daripada satu benih saja, iaitu daripada roh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita namakan sebagai, orang sebut sebagai Nur Muhammad. Nur Muhammad itu asalnya bukan makna nur itu makna cahaya, tidak. Nur itu dengan makna roh. Nur dengan makna roh. Betul lah, roh itu ada baginya cahaya sifat. Tetapi bukan dimaksudkan dengan nur di sini dengan makna cahaya. Bahkan nama Nur Muhammad itu ialah roh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa dinamakan roh Nabi kita dengan nur? Sebab sebelum daripada kejadian Nabi kita ini seolah-olah macam zulmah, tak nampak apa-apa. Zulmah. Dengan sebab tak ada lagi suatu perkara, dia daripada alam makhluk ini dinamakan sebagai zulmah. Tapi apabila Allah Ta'ala ciptakan roh Nabi kita, itu asal benih bagi semua kejadian alam-alam yang lain. Jadi dinamakan roh Nabi kita dengan nama nur, cahaya. Dengan sebab disitulah mula berbenihnya alam, dia panggil nur. Maka dengan sebab mengandungi rohnya itu akan beberapa banyak cawangan. Dikatakan pada martabat yang keempat itu dengan nama alam arwah, yakni alam segala roh. Padahal satu rohnya juga, iaitu yang dinamakan dengan nama roh Muhammad dan Nur Muhammad. Satu sama. Dan martabat alam misal itu dipecahkan yang berkumpul di alam martabat alam arwah itu kepada beberapa cawangan yang berasing-asing dengan bermacam-macam misal, yakni dengan berbagai-bagai rupa dan berbagai-bagai dengan roh-roh dan tubuh-tubuh, arash dan kursi dan langit dan bumi dan alam dunia dan akhirat dan syurga dan neraka dan lain-lainnya. Semua berasal daripada roh Nabi kita Muhammad SAW. Tetapi apabila diambil daripada benih itu, dibuat benda ni. Ambil benih Nabi, buat benda ni. Ambil benih Nabi, buat benda ni semua. Jadi dinamakan pada masa itu sebagai alam misal, dipanggil. Dan martabat alam ajsam, yakni segala tubuh itu, martabat kejadian tubuh-tubuh bagi bangsa yang berkehendak kepada tubuh, iaitu bangsa hayawan, yakni benda yang bernyawa, iaitu empat bangsa, iaitu malaikat dan jin dan binatang dan manusia. Tetapi yang dimaksudkan di sini ialah bangsa manusia juga. Maksud bagi alam ajsam di sini adalah cuma dikhaskan kepada satu bangsa saja, iaitu bangsa manusia juga, kerana munasabah dengan sambungan halaman bicara akan roh-roh manusia. Sebab dia nak keluar bagi Nabi kita tu yang bangsa manusia. Jadi cuma bicara bagi alam ajsam, bahagian bangsa manusia sahaja, bukan bahagian bangsa yang lain, umpama jin ataupun binatang ataupun malaikat. Dan martabat insanul kamil, martabat yang ketujuh, penghabisan kesempurnaan kejadian manusia dengan berhimpun padanya itu daripada roh dan tubuhnya dan sifatnya yang di luar dan yang di dalam, dan alatan-alatan yang luar dan yang ada di dalam, dan ilmu-ilmu dan akhlak-akhlak dan lain-lainnya. Ini apabila Allah Ta'ala keluarkan Nabi kita berbentuk manusia, dipanggil sebagai insanul kamil, kerana kejadiannya itu sempurna dari segi semua perkara,
sama ada zahirnya dan batinnya. Itu sebab dinamakan bagi Nabi kita ini sebagai insanul kamil. Maka tiada berhimpun semua yang demikian itu melainkan pada benih yang asli jua, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis sebagai penutupnya, inilah akhir ringkas bicara untuk mensyarahkan setengah-setengah kesamaran daripada ilmu martabat 7 supaya terbuka dengan dia oleh yang singkat-singkat fikiran dan supaya dapat sementaranya jua, fahamnya sementaranya jua. Kerana hendak menolak akan ilmu martabat 7 yang timbul di karutan-karutan, perkara yang karut-marut yang timbul, orang-orang kampung hingga jadi setengah-setengah itu zindik dan kafir dan menyalahi dengan fatwa-fatwa orang sufiyah radhiyallahu anhum. Jadi itulah dia secara ringkasnya mentangan dan juga secara tafsirnya boleh didapati daripada kertas kerja yang sempurna yang boleh didapati nanti. Jadi satu perkara yang saya ingin sentuh di sini, saya minta maaf, pembentang-pembentang kita semuanya membentang kertas kerja yang terbaik. Jadi kebanyakan pembentangan tersebut adalah dikira sebagai samaratul ilmi, buah bagi ilmu. Jadi biasanya buah kita dapati pada hujung bicara. Tetapi yang paling penting di sini, mereka yang betul-betul kalau nak belajar mesti belajar daripada bawah. Mulakan dengan usuluddinnya, kemudian fiqhnya dan juga tasawufnya. Jadi pembentangan di sini saya kira semuanya berkait dengan samarah, hasil-hasil daripada 3 ilmu yang besar tadi. Jadi tidak memadai bagi kita hanya dengar hasil-hasilnya, melainkan kita kena faham asal bagi perbincangan setiap ilmu. Terlebih lagi apabila bercakap tentang ilmu tasawuf, hendaklah kita banyak hati-hati berkait dengan ilmu tasawuf ini, kerana banyak perkara yang diselewengkan daripada ilmu tasawuf mengikut bagi akal dan juga mengikut bagi kehendak mereka yang ada baginya perancangan mereka tersendiri. Jadi seolah-olah nanti ilmu tasawuf dia akan jadi kotor dengan sebab berlakunya kekotoran yang diambil secara salah. Jadi ilmu itu datangnya dengan amal, didatangkan dengan amal. Selepas daripada amal, bagi mereka yang menjalani jalan tarekat tasawuf akan dapat baginya warid. Dan kalaulah kita ini diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pula bagi kita musyahadah akan Allah Subhanahu wa taala. Itu asal bagi perjalanan ilmu, iaitu daripada jahil kepada ilmu, daripada ilmu kepada amal, daripada amal kepada warid, daripada warid kepada syuhud, insya-Allah Subhanahu wa taala. Jadi setakat ini sahaja, wa aktafi bihadzal qadar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.